Orang yang saya cemburu, yang saya jumpa setiap kali tawaf adalah orang-orang yang kakinya pecah-pecah merekah. Yang kakinya pecah-pecah merekah. Muslimat, kalau kita rasa macam penat dah, tunduk tengok ke bawah, tengok kaki-kaki. Bila kita tengok orang tua, bila kita tengok, ya Allah, orang yang uzur. Dan kebanyakannya yang kami jumpa, yang kami tengok, kami suami isteri tengok kan, bang tengok kaki tu, bang tengok kaki tu, tengok kaki orang. Siapakah orang yang paling kita cemburu? Semua orang ada jawapan masing-masing. Saya cuma nak bagi jawapan saya. Ketika tawaf, kita akan tengok Kaabah. Ada di kalangan kita mungkin akan tawaf jauh. Lepas tu bila dah masuk ke 6 dan ke 7 baru kita pergi dekat. Sebab aura bila pergi dekat tu beza. Jauh pun kita terasa. Tapi bila kita pergi dekat dengan Kaabah tu, bila tengok depan tu, berjuraian air mata tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab kita terbayang bagaimana derapan telapak kaki Nabi sedang mengelilingi Kaabah ni. Bagaimana Nabi berusaha keras untuk meruntuhkan berhala-berhala di sekeliling Kaabah ni dulu. Dan pelbagai peristiwa besar yang berlaku di sekeliling Kaabah. Satu penting kita belajar sejarah supaya menghayati apa yang berlaku di sekeliling Kaabah. Bagaimana Rasulullah ketika salat, kan, ketika buat ibadah di Kaabah, ketika saat sujud, kemudian diletakkan di belakang Nabi SAW isi perut unta. Kemudian salah seorang anak Nabi yang angkat sambil menangis. Kan, menangis, apalah nasib ayahku, bukan menzalimi, bukan buat perkara yang buruk, bukan sekian-sekian, orang baik sekian-sekian. Kotor, busuk. Tapi kita melakukan ibadah hari ini tawaf bukan dengan susah, walaupun dengan panas sikit. Tapi panas tu berapa lama? Dan masa panas tu, sebab kita cenderung mungkin pilih malam, mungkin pilih pagi waktu sejuk. Tapi kadang kami sengaja memang pilih waktu panas tengah hari dan di bawah, walaupun nampak orang ramai. Sebab dengan kepanasan tu mengharapkan Allah bakar dosa-dosa. Masa penuh menitik tu, ya Allah, apa yang saya cuba kuatkan perasaan, ya Allah, kalau beginilah panasnya, sudah tentu mahsyarmu lebih panas, sudah tentu nerakamu lebih panas, ya Allah. Nescaya aku tidak akan mampu menahan panas api nerakamu walaupun satu percikan. Tidak akan mampu menahan bahang panasnya azab mahsyarmu, ya Allah. Maka aku sanggup, ya Allah, untuk menempuh panas hari ini. Semoga aku teduh di mahsyar kelak. Itu yang kita nak bawa rasa khusyuk, boleh menangis menitik-nitik air mata ketika tawaf. Sebab yang kita bimbang hari ni, kita dah tawaf 10 kali dah tak ada perasaan dah. Dah gitu-gitu, selesai dah, berapa lagi bang, berapa lagi? Baru 4, dah lama sangat, cepat sikit. Target nak cepat. Tapi orang yang khusyuk, orang yang menghayati dengan mengira-ngira, menghitung-hitung, mengakui dosa, tahu-tahu dah 7, dah habis ke? Kita kalau nak tambah, kita tak kira dah sunat tu, sebab dia tak ada kira tambah dah. Kita kena belajar buat cukup keluar supaya ngam-ngam, cukup-cukup rasa. Allahu Akbar. Subhanallah. Lepas tu orang yang saya cemburu, yang saya jumpa setiap kali tawaf adalah orang-orang yang kakinya pecah-pecah merekah. Yang kakinya pecah-pecah merekah. Muslimat, kalau kita rasa macam penat dah, tunduk tengok ke bawah, tengok kaki-kaki. Bila kita tengok orang tua, bila kita tengok, ya Allah, orang yang uzur. Dan kebanyakannya yang kami jumpa, yang kami tengok, kami suami isteri tengok kan, bang tengok kaki tu, bang tengok kaki tu, tengok kaki orang. Dan biasanya 80% adalah dalam kalangan warga kulit hitam. Perasan tu tidak? Suami saya siap ambil gambar bagi. Sebab kalau siapa perasan bila nak pergi mikot, yang berjalan 3 km, 5 km ke hotel tu, kebanyakannya mungkin orang Afrika yang kulit hitam. Diorang nak dapat solat berjemaah, takbir dengan imam, perlu berjalan sejam ataupun 2 jam sebelum waktu. Kita 10 minit je tak sempat angkat takbir dengan imam, tak sempat masuk masjid. Masjid dekat saja tapi tak sempat. Apa yang menghalang kita? Adakah dosa-dosa kita?
Adakah Allah tidak berkehendakkan kita untuk masuk ke dalam Masjidil Haram walaupun Masjidil Haram hanya berapa ratus meter saja? Adakah sebenarnya haji kita sebenarnya diterima Allah atau tidak? Saya bila tengok orang-orang tua Afrika kaki pecah-pecah tu, bila tengok orang uzur, bila tengok sekian-sekian, masa keliling tawaf tu yang saya doa, yang membuatkan hati saya boleh menangis. Sebab saya cari doa, doa apa nak suruh saya menangis? Kerana doa ni tak nangis. Doa pasal ibu bapa, mungkin sebab panas, mungkin kita lapar, dah jadi tak nangis. Tapi antara doa yang boleh berjaya buat nangis, sebab kita nak nangis tu, nikmat nangis tu, bila tawaf tu nikmat, air mata yang keluar melapangkan dada. Bila mendoakan, ya Allah terimalah haji jemaah ini, ya Allah terimalah haji pakcik ni, ya Allah. Ya Allah terimalah haji makcik ni. Ya Allah terimalah haji dia, ya Allah terima. Bila doa macam tu, Allah bagi menangis. Cuba muslimin-muslimat buat. Doakan supaya Allah terima haji orang yang kita tengok ni. Yang mana kita tahu mereka berjalan 5 km, 8 km daripada penginapan. Dan yang kami jumpa ada yang datang pagi sebelum subuh, dia balik selepas Isyak. Ada yang saya berbual, begitulah rutin mereka. Hebat sebab hotel jauh, duit tak ada. Mereka bukan datang siap dengan makanan. Mereka datang betul-betul bawa bekalan yang cukup-cukup. Yang dalam hati mereka, bekalan mereka adalah Allah dan Rasulnya. Mereka benar-benar datang membawa bekalan Allah dan Rasulnya. Bekalan kita banyak. Beg kita besar. Baju kita penuh untuk 10 hari. Makanan kita lebih kafe kita. Bekalan duit pula sekian-sekian. Kerana terlalu bawa banyak sangat beban dunia, bekalan dunia, sehingga kita kurang bergantung kepada Allah. Tapi memang benar, sebagaimana kalam sahabat-sahabat Nabi. Bila dia tanya, apa yang kamu ada, wahai Abu Bakar? Kamu dah sedekahkan semua di jalan Allah. Apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluargamu, untuk anakmu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anakku. Allahu Akbar. Dan kita dapati hari ini, kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Orang ini bukan orang senang. Tapi macam mana boleh jadi tetamu Allah? Tetamu Allah, Allah tak pilih. Orang ada nama, orang kaya apa, orang miskin papa kedana, kalau Allah pilih jadi tetamu Allah, dia tetap sampai. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita belajar daripada mereka. Masa tawaf tu kita boleh nampak kaki, masa sa'i dan sebagainya. Ya Allah terimalah haji dia, ya Allah susah payah dia datang. Rekah kaki tu bukan rekah macam kita, rekah yang sangat dahsyat. Sebagai tanda dan kesan yang jelas jauh dan susahnya perjalanan mereka. Mungkin kita kata, dia orang tu hidup di sana pun memang macam tu, kaki ayam, memang hidup susah. Allahu Akbar.